Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, apa khabar anda semua? Doa saya anda sihat. Petang ini saya menjamu selera minum teh petang. Apa khabar Pak Mit? Ya Pak Mit awal hadir sekitar 3:30 petang. Hari ini saya makan wajit pulut dari Melaka. Sedap saya. Wajit pulut dari Melaka. Ini wajit asli, berpresi asli Mama. Sedap saudara Din An, saudara Muhammad Rafizi, saudara Rosli Ismail, saudara Muhammad Zulkafli, saudara Abdullah Hamid di Instagram, saudara Azihan. Begitu juga dengan saudara Alif Yahya di TikTok. Saudara Azam, apa khabar? Selamat petang. Saudara Muhammad Hashim Muhammad Din dari Kemayan, Pahang. Mungkin Kemayan dapat calon baru. Saudara Raja Kamal Raja Baizan, saudara Azam. Hari ini saya cerita lagi tentang peristiwa PAS tersingkir daripada UMNO Barisan Nasional, saudara. Zahan, saudara Azihan, saudara Azli, saudara Abdullah Hamid, begitu juga dengan saudara Yon Kun, saudara Roslan Ahmad dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. Kita bicara ini adalah memori. Ini segmen memori, saudara. Selama setengah jam saya bersiaran dengan anda mengenangkan peristiwa-peristiwa silam. Sesuatu yang masih lagi teringat dalam fikiran saya, sekitar tahun 1977. Waktu itu almarhum Datuk Harun Idris telah pun dijatuhkan hukuman penjara. Dan saya berkesempatan dengan beliau. Waktu itu saya juga menjadi warga jurnalis, saudara. Saudara Kung Kapung Kebat. Puan Rupidah Abu Samah. Saudara, saya minta maaf saudara, dekat TikTok ni tulisan kecil sangat, tak dapat nak baca, ya. Kita boleh berborak-borak. Cuma daripada catatan yang saya dapat, catatan dalam buku diary dari penjara, saya membaca, mentelaah, bahawa rupanya saudara, dulu Barisan Nasional 1974 Barisan Nasional mengundang PAS menyertai Barisan Nasional selepas peristiwa 1969, saudara. Terbentuknya Parti Gabungan Barisan Nasional di mana PAS juga menyertai. Dan bagaimanapun hayat PAS berada dalam Barisan Nasional tak lama. Sebagaimana yang kita alami minggu lalu, PAS memutuskan untuk tidak meneruskan muafakat nasional apabila mereka memilih untuk bekerjasama dengan Perikatan Nasional, PN. Jadi bila saya baca gini, saudara, saya melihat rupanya pada tanggal 10 Disember 1977, 10 Disember 1977, UMNO mengadakan persidangan agung khas. Jadi UMNO ni, saudara, dia sesuatu keputusan yang nak dibuat, dia mesti melalui persidangan agung khas. Dia bukan boleh buat begitu saja, bukan boleh atas kehendak presiden dan sebagainya, tak boleh. Dia mesti bawa ke persidangan agung khas, bawa kepada biro politik, baru diangkat ke Majlis Tinggi dan sebagainya. Pada 1977, pada tanggal 10 Disember, ketika itu UMNO dipimpin oleh Datuk Husin Allahyarham Tun Husin On, saudara, Perdana Menteri yang ketiga. Dan memang berlaku kekecohan di Kelantan waktu itu kerana UMNO menyokong supaya dilantik Datuk Mat Nasir selepas pilihan raya lah, tahun 77 tu, Mat Nasir untuk menjadi Menteri Besar Kelantan, sedangkan ada pihak di Kelantan mahukan Datuk Asri Haji Muda. Datuk Asri Haji Muda masa itu dia tak kau orang lain calonnya, Lutfi. Dia mahu agar Yang Berhormat Lutfi dikekalkan sebagai Menteri Besar di Kelantan. Jadi ekoran daripada itu berlaku kekecohan politik yang agak besar yang mengakibatkan macam-macam lah terjadi, saudara, tunjuk rasa dan sebagainya. 1977, maka kesan daripada itu minta supaya Datuk Asri merestui agar dilantik Datuk Mat Nasir sebagai Menteri Besar Kelantan. Tapi PAS berkeras hendakkan pemimpin mereka, Lutfi, kekal sebagai Menteri Besar. Jadi ekoran apa itu, Tun Sen On membuat ketetapan, dia kata bagi
bagi sebab lah pada Asri. Apakah kerana itu PAS akan disingkirkan? Kerana utusan Malaysia melaporkan saudara PAS disingkirkan daripada Barisan Nasional. Kerana pada 10 Disember menurut akhbar laporan persidangan khas UMNO yang bersetuju sebulat suara menyingkirkan PAS dari Barisan Nasional. Sejarah sentiasa berulang. Sebagaimana yang berlaku sekarang ini, kita elok-elok menyantuni muafakat nasional tiba-tiba tak berkesudahan apabila UMNO menetapkan melalui perhimpunannya, melalui majlis tingginya, dan Datuk Seri Zahid Hamidi menetapkan supaya PAS membuat ketetapan sama ada PAS mau bersama dengan UMNO ataupun bermufarakah, iaitu memutuskan hubungan dengan Parti Peribumi Bersatu PBM. Jadi akhirnya kerana pimpinan PAS degil, dia tak mau, maka pada tanggal 14 Disember melalui sidang Parlimen, Tun Hussein On juga membawa kes ini ke Parlimen dan menyingkirkan PAS daripada gagasan Barisan Nasional. Saudara, dan ketepannya pada 16 Disember hari Jumaat, pada hari Jumaat 16 Disember, semua esko-esko kerajaan negeri yang PAS ada memegang jawatan, mereka meletakkan jawatan. Esko kerajaan negeri di Kedah, esko kerajaan negeri di Terengganu, esko kerajaan negeri di Kelantan khususnya, dan menteri-menteri yang ada di Kuala Lumpur di pusat bersama dengan Dato' Allahyarham Dato' Asri Haji Muda turut meletak jawatan sebagai menteri. Maka berakhirlah era kerjasama antara UMNO dengan PAS pada tanggal 16 Disember hari Jumaat, saudara, 1977. Tapi kalau kita kenang semula, dalam lewat 2 tahun yang lalu, Datuk Seri Zahid cuba menyantun semula untuk mewujudkan muafakat nasional. Dan waktu itulah yang selalu saya katakan, titisan air mata, warga PAS menangis, seronok. Kerana begitu lama, 1977, 2019, artinya hampir 40 tahun. 77, 32 tahun. PAS tidak bersama dengan UMNO, akhirnya dicantumkan, berusahalah melalui muafakat nasional, tapi tak berjaya. Saudara, ini hanya sekadar sedikit perbincangan kita petang ini bagaimana usaha untuk menyatukan antara UMNO dengan PAS ini bukan apa yang terbaru ini juga gagal. Rupanya pada tahun 1977, tanggal 16 Disember, maka terputuslah hubungan antara UMNO dengan PAS. Ini saya segmen memori. Saudara Alia Abdul saya cadangkan, eloklah Din Paguh bertanding di Bukit Bintang. Yang itu kita bincang malam nanti, saudara. Ini adalah kenangan silam, saudara, bukan waktu ini. Saya harus tegas dengan memastikan, saudara, kacak katanya rakyat Kelantan sudah lama ditarbiah oleh almarhum Tuan Guru Ni Aziz untuk istiqamah dengan perjuangan Islam. Ya, betul. Jadi di Kelantan bukan hanya Tuan Guru Ni Aziz, daripada zaman Datuk Asri Haji Muda, dan beliau waktu itu adalah menjadi Menteri Pertanian. Tapi mungkin bila berlaku keretakan di Kelantan, pimpinan Barisan Nasional cuba untuk menyelesaikan, dan tidak mahu Lutfi menjadi Menteri Besar diganti dengan Datuk Mat Nasir, Allahyarham Datuk Mat Nasir. Jadi bila berlaku ketegangan, adalah sehingga mencetuskan, terpaksalah Kelantan 1977 mengalami mageran ataupun perintah darurat. Saudara kaca, alhamdulillah PAS berjaya mempertahankan kerajaan Kelantan sehingga sekarang. Ya, betul, itu yang berlaku, yang ini silam, bukan yang akan datang kita tak tahu. Jadi kembali menyentuh tentang kedudukan Datuk Arun, bila saya berbual dengan beliau, Allahyarham Datuk Arun menyatakan pada saya, itulah sesuatu yang amat menyedihkan beliau apabila penyatuan bangsa tidak dapat terlaksana, hanya berlaku sementara. Jadi bila saya melihat apa yang berlaku dalam muafakat nasional ini, saya terkenang. Benarlah kata Allahyarham Datuk Arun bahawa sejarah itu berulang. Sejarah itu berulang di tempat yang berbeza. 1977 berpisahnya PAS daripada Barisan Nasional, dan 2022
maka hasrat untuk menyantunkan 45 tahun. Ya, saudara Syahril Saleh, terima kasih. Daripada 2022 1974, 45 tahun. Sepatutnya eloklah disantunkan, tapi tak terjadi. Ini cerita sahabat-sahabat kita minum petang ni. Kita bercerita tentang bagaimana politik warga bangsa kita, bangsa Melayu kita. Inilah yang amat menyedihkan. Allahyarham Datuk Arun, kerana beliau pada waktu itu suka. Dia seronok bila tengok PAS bersama dengan Barisan Nasional. Malahan sewaktu beliau menjadi Menteri Besar Selangor, dia mengundang Presiden PAS waktu itu, Datuk Asri Haji Muda, merasmikan Persidangan Agung UMNO bahagian Kuala Langat yang dipimpin olehnya. Saudara, jadi bagi Datuk Arun, dia ikhlas asalkan apa saja lakukan. Saudara John Connor, PAS tak pernah serik kena tipu dengan UMNO. Saudara, bukan kena tipu. Dulu dah kena tipu, sekarang pun kena tipu lagi. Tak ada, kita tak pernah tipu. Saya bukan nak menuduh saudara, tapi saya menceritakan cerita sejarah silam, sejarah itu berulang. Dah elok-elok berada dalam Barisan Nasional, berlaku kemelut politik di Kelantan. Barisan Nasional cubalah untuk mendamaikan, tapi tidak terjadi. Jadi saya bertanya dengan Datuk Arun, ingat lagi saya kata, "Tok, macam mana pandangan dia waktu itu?" Dia kata itulah yang dia sedih. Kerana Hussein On masa itu degil, dia kata. Masih juga hendakkan Asri, hendakkan Datuk Mat Nasir, sedangkan Datuk Asri hendakkan Lotfi. Itu yang berlaku di Kelantan. Jadi kemudian satu hal, apabila Datuk Arun berada dalam penjara, saya berpeluang melawat beliau di penjara dan di hospital, berbual dengannya. Pimpinan UMNO waktu itu mahukan agar Datuk Arun diselamatkan ataupun diberi pengampunan. Jadi Hussein On dia tegas, dia kata kalau tidak dia kena buat surat pengampunan lah. Di sinilah berlaku lagi satu ketegasan Datuk Arun. Dia bagi tahu, dia kata dia tidak akan membuat permohonan pengampunan. Saya tanya dengan dia, kenapa tu tak nak buat minta pengampunan? Dia kata kalau saya buat surat pengampunan, berarti seolah-olah saya mohon ampun kepada 4-5 orang yang dikelilingi, yang mengelilingi Tun Hussein On waktu itu. Mereka adalah sosialis Marxis, komunis. Jadi seolah-olah dia minta ampun kepada orang lah. Seronoklah dia orang. Artinya apa tuduhan mereka itu benar. Sedangkan Datuk Arun kata dia tak bersalah. Apa yang dialami olehnya adalah satu gerakan politik yang mau menghancurkan karier politiknya. Sebab itu Allahyarham Datuk Arun tidak mau. Dia tak mau minta permohonan. Saya bertanya juga dengan anak dia yang terbaru dalam 3-4 minggu lepas. Saya jumpa dengan Datuk Mazlan. Saya nak dapat clearance lah, sebab saya ingat lagi waktu saya berbual dengan Allahyarham Father You, Datuk dia tegas tak mau mohon buat surat pengampunan. Kerana Hussein On kata kena buat surat pengampunan. Jadi kata Datuk Mazlan, dia kata ayah tak akan buat, sebab kalau dia buat pengampunan artinya dia mengaku dia bersalah, sedangkan dia tidak bersalah. Dia adalah mangsa kepada percaturan politik kumpulan-kumpulan Marxis komunis yang berhaluan, yang sosialis komunis yang mengelilingi Datuk Hussein On ketika itu, saudara. Jadi itulah keadaannya, bagaimana lamalah Datuk Arun terkurung di belakang jeruji besi, tapi dia tegas. Apa yang penting padanya, dia mesti mempertahankan prinsip. Memanglah sekarang ni memang ada juga bini dulu Datuk Seri Anwar Ibrahim yang terpenjara, beliau tetap juga tidak mahu pengampunan. Tetapi waktu itu saudara, sesuatu yang saya ingat lagi, bila saya berbual dengan dia, dia mengenang bahawa waktu itu Dr. Mahathir adalah timbalan Perdana Menteri. Dia begitu yakin dengan jawatan sebagai timbalan Perdana Menteri, tentulah Dr. Mahathir boleh mempengaruhi Hussein On untuk mendapatkan pengampunan bagi Datuk Arun. Tapi Dr. Mahathir masih berhelah. Itu keadaannya saudara. Jadi berhelah. Rupanya dia ada agenda untuk menjatuhkan Tun Hussein On melalui isu Datuk Arun. Sebab itu pada tahun 1981 apabila ada pertandingan jawatan Presiden UMNO, Dr. Mahathir minta kumpulan penyokong-penyokong Datuk Arun supaya menyokong ini Allahyarham Sulaiman Palestin. Allahyarham Sulaiman Palestin mencabar Tun Hussein On sebagai Presiden UMNO. Waktu itu Saudara Rosli Shah, betul ke PAS menguntungkan rakyat kat Kelantan?
Soal adik, ini soal air saya tak tahulah, memang di Kelantan sekarang ni bermasalah air. Daripada dulu lagi tak selesai, saudara. Kita nak kata tuduh, nak kata dia tak mengutamakan, tak tahulah, sedangkan peruntukan dari pusat ada juga, saudara. Jadi Saudara Syahril, Husin On datuk kepada Datuk Syamuddin, tidak, dia adalah bapa kepada Husin On, Saudara Syahril. Anak dia ini Syamuddin lah. Bapaknya adalah Husin On. Jadi waktu itu Dr. Mahathir menggunakan Sulaiman Palestin, bapa angkat kepada Khairuddin, yang sampai hari ini pun Khairuddin masih lagi menyokong Dr. Mahathir. Bila saya tengok keadaan dia sama, rupanya dulu waktu Dr. Mahathir nak menjatuhkan Husin On, dia gunakan Sulaiman Palestin. Bila Sulaiman Palestin mencabar, dia minta bantuan daripada pengikut Datuk Arun, dengan alasan bahawa dia dah jumpa Husin On baling file ke muka dia, seolah menggambarkan benci sangatlah Husin On ni pada Datuk Arun. Jadi ini menimbulkan amarah pengikut Datuk Arun. Jadi bila disuruh Sulaiman Palestin bertanding, kalau tidak, kosonglah, tak dapat apa wajib sokongan. Tapi rupanya dengan bantuan pengikut Datuk Arun, maka Sulaiman Palestin dapat 237 undi, besar. Dan ini amat memalukan, dan akhirnya Husin On meletak jawatan. Dan waktu peletakan jawatan itu memanglah pada mulanya nak bagi pada Tengku Razali, tapi Tengku Razali pula percaya pada Dr. Mahathir. Jadi saya melihat banyak sangat orang yang terkena dengan Dr. Mahathir ni. Begitu juga macam Datuk Arun, dia yakin bahawa Dr. Mahathir tentulah akan membantunya, sebab dia tahu dia tak bersalah. Dr. Mahathir pada jumpa dengan dia. Rupanya isu pemenjaraan Datuk Arun ni digunakan oleh Dr. Mahathir untuk mendapat sokongan daripada kumpulan-kumpulan pengikut Datuk Arun. Saudara Amrosa, Saudara Amar Radiosa, air free, buka pipe, angin keluar. Saudara John Kono, Kuli dari dulu kena game dengan Tun Dr. Mahathir. Benar. Sejarahnya, saudara, waktu Husin On kena cabar oleh Sulaiman Palestin, kemudian dia ambil keputusan letak jawatan, dia panggil Tengku Razali. Dia kata, Lee, I think I want to resign and nak you jadi Perdana Menteri. Tengku Razali kata, tak boleh lah, kena bagi pada Dr. Mahathir lah, sebab Dr. Mahathir waktu itu timbalan Perdana Menteri. Husin On kata, I'll never trust this man. Dia kata, tak boleh. Dia kata, nanti kacau UMNO ni. Akhirnya Husin On setuju dengan syarat bahawa Dr. Mahathir akan melantik Tengku Razali sebagai timbalan Perdana Menteri. Tapi tak berlaku begitu. Dia suruh pula Tengku Razali bertanding jawatan timbalan Presiden UMNO. Dan waktu yang sama dia menyokong Datuk Musa Hitam. Saudara, ingat tak pertandingan tu? Jadi bila sokongan Perdana Menteri terhadap Datuk Musa Hitam, menanglah Musa Hitam. Maka tersingkirlah Tengku Razali Hamzah yang dijanjikan sebagai jawatan timbalan Perdana Menteri. Jadi di sinilah juga akhirnya bagaimana Dr. Mahathir menjalankan cara politiknya lepas seorang-seorang terkena. Dia bila saya berborak dengan Datuk Arun, dia kata dia ingatkan, dia yakin tentulah Dr. Mahathir sebagai timbalan Perdana Menteri akan membantunya, dan dia tak salah, dia kata. Jadi malahan jasa Datuk Arun terhadap Dr. Mahathir besar. Orang yang bertanggungjawab membawa kembali Dr. Mahathir masuk dalam UMNO adalah Allahyarham Datuk Arun. Dr. Mahathir telah disingkirkan daripada UMNO selepas dia menghantar surat terbuka ke seluruh negara, dia mengkritik Tengku dan sebagainya. Jadi waktu itu Allahyarham Tun Dr. Ismail, anak dia sekarang ni Taufik lah, kononnya nak challenge, nak cabar dan ada Datuk Zahid dan sebagainya, saudara. Jadi dia marah pada Dr. Mahathir, dia cadangkan memecat Datuk Arun, Dr. Mahathir sebagai ahli UMNO. Agak lama juga, sehinggalah satu ketika bila Tun Razak jadi Perdana Menteri, Datuk Arun pujuk Dr. Mahathir melalui cawangan di Rawang. Ketua cawangan waktu itu Tengku Abdullah. Saudara, ini sejarah saya cerita ni, memori ini untuk kita mengenang sejarah. Saudara, jadi atas budi Datuk Arun itu, maka Dr. Mahathir kembali menyertai UMNO. Dan mereka bersahabat, tak ada masalah. Jadi diingatkan bahawa Dr. Mahathir ini ikhlas dalam persahabatan. Tapi rupanya lepas sekali kena main. Dah jadi sebagai ahli UMNO, diangkat, dipilih sebagai naib presiden.
Kemudian jadi timbalan presiden apabila Allahyarham Tun Razak meninggal dunia. Ada pertandingan kumpulan penyokong-penyokong Datuk Arun menyokong Dr. Mahathir sebagai timbalan presiden dan dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri waktu itu, saudara. Dan bila sampai waktunya masih digunakan lagi kumpulan penyokong-penyokong Datuk Arun. Saudara, waktu tu dulu saudara, UMNO ni apa sahaja yang diputuskan UMNO itulah dalam kepimpinan negara, sebab parti-parti politik tak banyak. Yang ada UMNO, Barisan Nasional bertempur cuma dengan DAP dan PAS. PAS kekal sebagai parti pembangkang di Kedah, di Kelantan, di Terengganu. Memang ada pengaruh PAS di sana, tapi tidaklah di Pantai Barat. Dalam keadaan begitu, bila Datuk Arun mengingatkan kenangan dia membantu Dr. Mahathir, rupanya dia hanyalah jadikan alat saja. Begitulah orang yang ikhlas. Sebab itu Datuk Arun pesan pada saya. Dia kata dalam perjuangan kita ni kita ikhlas, tapi orang kadang-kadang tidak ikhlas pada kita memanglah dia sedih lah mengenangkan tidak ada sentuhan. Malahan sebagaimana saya katakan, apabila Datuk Arun mengambil keputusan, orang keliling orang kena kata kalau gini keadaannya, Hussein On masih lagi tidak mau memberi pengampunan dan sebagainya, kita UMNO akan membela Allahyarham Datuk Arun masa itu melalui pertandingan jawatan naib presiden. Pada pemilihan tahun 1991, Dr. Mahathir kekal kononnya jawatan timbalan presiden, dia tak nak usik. Ini baling batu semintangan. Selam Palestin lawan Hussein On, Datuk Arun bertanding naib presiden. Inilah peristiwanya yang bila saya berbual dengan yang Berhormat Mulia Tengku Razali. Sebab Tengku Razali menyatakan bahawa orang yang menentang Datuk Arun bertanding jawatan naib presiden ni adalah Dr. Mahathir sendiri. Sebab apa dia heran? Kenapa Dr. Mahathir tak mahu Datuk Arun kembali dalam UMNO? Ada sampai perbincangan Majlis Tinggi UMNO, Dr. Mahathir bawa lawyer menerangkan ini tak boleh, itu tak boleh. Tapi Tengku Razali yakin beliau menyokong bersama dengan almarhum Tun Ghaffar Baber yang minta supaya ini Dr. Arun dibenarkan bertanding. Ya, akhirnya Majlis Tinggi UMNO bersetuju menerima. Waktu itu jabatan pendaftaran tidak ada klausa orang dalam penjara semua tak ada bertanding, tak ada masa itu, boleh. Jadi Datuk Arun bertanding, dia menang. Dia menang jawatan naib presiden sebagai naib presiden UMNO. Sepatutnya waktu itu bolehlah dibebaskan, pun tidak saja. Sehinggalah apabila Tun Hussein On ambil keputusan letak jawatan pada 1991, banyaklah orang yang berada dalam tahanan ISA, kumpulan yang mengelilingi Hussein On waktu itu, yang berfahaman Marxis komunis juga dibebaskan. Tapi Datuk Harun yang menjadi sebagai naib presiden UMNO masih lagi kekal. Cuma beliau dibebaskan pada malam hari raya. Begitulah keadaan saudara, sejarah yang silam. Saya mengenang keadaan begini supaya kita faham bahawa perjuangan dalam politik ini ada kalanya kita kadang-kadang tidak dapat memahami yang mana musang berbulu ayam. Itu keadaannya saudara. Lama juga sejak Datuk Mahathir jadi Perdana Menteri selama 22 tahun, warga UMNO sendiri tak nampak belangnya. Tapi sekarang ni kita nampaklah apa yang berlaku. Saya tidak mau mengulas apa yang berlaku hari ini. Saya cuma menceritakan keadaan silam ya. Saudara Azmi Alia, Saudara Do, Saudara Zahil, Saudara PAS tak ada pendirian, Saudara Syed Muhammad Nazri. Saya tak tahu, tapi mengikut sejarah silamnya begitulah. Saudara Amal Radio, Kacak Hingus pun berani guna gambar sendiri. Bukan macam orang lama tak berani letak gambar sendiri. Tak tahulah saya, saudara, siapa yang saudara maksudkan. Kita sembang-sembang petang begini, saya cuma mengenang memori masa silam, bagaimana daripada catatan yang terdapat dalam buku dari Datuk Arun ini memang ada dinyatakan tarikh 10 hari bulan Disember 1977 Perhimpunan Agung Khas UMNO mengambil keputusan untuk menyingkirkan PAS daripada Barisan Nasional. Dan secara mutlaknya pada hari Jumaat tanggal 16 Disember 1977 berpisahlah PAS daripada Barisan Nasional. Ini sejarah saya. Saudara CEO Datuk Harun sejati dia tidak akan naik Melayu benar, tak jual gunung kepada Cina buat kasino, tak ada. Allahyarham Datuk Harun untuk memberi tanah pada bukan Melayu dan apa semua ni bukan di tangan dia. Malahan dia selalu menyantuni apa saja orang datang jumpa dia,
menceritakan untung nasib mereka, tak ada tanah, tak ada rumah, dengan mudah dibantu. Bukan dia tak ada keluar duit dia sendirilah, saudara. Dibantu untuk mereka, membolehkan untuk mendapat penempatan, akhirnya jadi rumah. Saudara Zainal Abidin, ini politik hari ini saya tak nak sentuh. Saya cerita waktu silam, saya melihat bagaimana perjuangan Datuk Arun ini. Sehingga saat ini saya, seperti saya katakan, saya tercari-cari apakah kita akan menemui pemimpin yang sehebat masa silam. Pertama dulu saya amat mengharapkan hadirnya pemimpin seperti Allahyarham Tun Dr. Ismail yang tegas. Tun Dr. Ismail ini memang seorang pemimpin yang tegas, sebab itu dia juga merupakan kesayangan Tun Razak, Allahyarham Tun Razak. Tapi Allah menjemputnya pulang lebih awal lagi. Itu guru politik kepada Tengku Razili Hamzah. Kemudian saya mencari-cari hadirnya pemimpin seperti Datuk Arun. Sebab Allahyarham Datuk Arun waktu beliau memimpin pergerakan pemuda begitu kukuh, gigih, kental perjuangannya. Sebab itu selepas beliau dipenjarakan, Datuk Arun merestui agar pimpinan pemuda UMNO waktu itu dipimpin oleh Allahyarham Tan Sri Jaafar Albar. Dengan harapan Tan Sri Jaafar Albar akan membawa semangat baru. Sebagai Datuk Arun, dia kata pemuda Tan Lasak. Tapi Allahyarham Jaafar Albar slogannya adalah pemuda halia, ginger. Ginger ni halia, pedas tapi boleh buang angin-angin yang pelik-pelik. Itulah yang berlaku dalam persada politik tanah air. Tetapi tak lama Allahyarham Tan Sri Jaafar Albar juga meninggal dunia pada tahun 1977. Yang ini amat dialami dengan penuh kesedihan oleh Datuk Arun, kerana beliau mengharapkan Albar dapat meneruskan perjuangan pemuda, perjuangan warga bangsa kita. Kemudian diganti dengan Haji Syuami, hancur, berdagai. Lain tak ada, ampuism. Dan lepas itu datanglah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini juga merupakan pimpinan pemuda yang bukan acuan, saudara, tapi yang direstui oleh Allahyarham Datuk Arun, sebab dia melihat bagaimana perjuangan. Tapi dia kata Pak Anwar ni banyaknya slogannya pada Islam, sebab beliau memimpin Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM, saudara. So Datuk Arun kata eloklah, dia kata ganti daripada Haji Syuami. Jadi Datuk Arun juga ada tangan-tangan khusus yang menyantuni sehingga Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat menjadi Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Saudara, kemudian bermulalah pendakian, sehinggalah Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Jadi waktu itu Dr. Mahathir melihat siapa saja yang boleh dianggap sebagai challenger. Macam Datuk Arun ini dianggap sebagai cabarannya. Sebab itu Dr. Mahathir pernah menulis buku menghadapi cabaran. Saya fikir, rupanya cabaran itu dia siapa yang mencabar dia lah. Tengku Abdul Rahman, dia bergaduh. Cuma dengan Tun Razak tak lama lah. Sebab Allahyarham Tun Razak, selepas dia masuk dalam UMNO, Tun Razak meninggal dunia. Kemudian Hussein On yang dianggap sebagai cabaran pun dijatuhkan melalui pertandingan antara Sulaiman Palestin dengan Hussein On. Dan bermulalah era Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri, Presiden UMNO selama 22 tahun, saudara. Siapa saja mencabar, jawabnya kehidupan kamu akan berada di penjara. Anwar Ibrahim masuk penjara. Orang yang degil tak nak ikut cakap dia macam Datuk Najib juga ke penjara. Dan hari ini orang yang menentang, sebab dia minta selepas kekalahan UMNO Barisan Nasional pada pilihan raya 2018, dia minta Datuk Zahid Hamidi bawa masuk UMNO semua, menyertai Parti Peribumi Bersatu PBM, dan ahli-ahli parlimen menyertai kumpulan Pakatan Harapan. Datuk Zahid kata tak ada, dia tidak akan lakukan. Jadi kerana degil, macam Datuk Arun degil untuk tidak mengikut cakap Dr. Mahathir, maka segala tuduhan dilakukan. Sebab itu sekarang ni suka tak suka dari segi perjuangan UMNO ini, saya lihat Datuk Zahid dia ada ciri-ciri perjuangan untuk bangsa. Kemudian bagaimanapun kita tengoklah nanti apa arus perjuangannya. Saudara user sama Nasir Anwar, Najib, jadi mastermindnya Dr. Mahathir. Lebih kurang begitulah saudara. Ya, saudara Dean Scotland Alwi. Ini pencerahan petang ini adalah bercerita zaman silam. Saya, kalau saudara nak tahu dengan saya, nak tahu cerita, saya boleh ceritakan.
apa yang berlaku zaman dahulu kala waktu saya menjadi jurnalis. Arwah bapa saya sering bercakap tentang Datuk Arun, ya, Saudara Ken, ya, yang sayangkan Melayu. Semasa rumah Datuk Arun di Bukit Keramat, Kuala Lumpur, rumah dia bukan di Bukit Keramat, saudara. Rumah Datuk Arun tu dekat Kampung Baru, Saudara Ken. Tapi dah tak ada dah. Rumah itu dah tak ada, telah pun diroboh dan diganti dengan apartmen dan sebagainya. Saudara Rafi Hussein, apa khabar? Saudara Eddie Rizal, tunggu sikit masa lagi. Saudara CEO of Now Never katanya kena banyak duit nak berpolitik. Contohnya Tun Mahathir. Wallahu a'lam bisawab. Datuk Arun tidak menggunakan duit untuk berpolitik, saudara. Dia tidak pernah membeli undi, tetapi dia perjuangan. Siapa nak masuk politik, era Datuk Arun mesti ada era perjuangan. Sebab tu dia menyokong Tan Sri Jaafar Albar. Saudara Ruhi Isma, memang betul susah nak dapat pemimpin seperti pemimpin dulu, seperti Tun Dr. Ismail, Syed Jaafar Albar, Datuk Harun Idris. Kadang-kadang saya termenung memikirkan sendirian apa nak jadi bangsa kita, saudara, dalam menghadapi musim-musim pilihan raya hari ini. Apa nak jadi pada Melayu, berteramuk sama-sama sendiri. Dan kita mengharapkan hadirnya pemimpin yang tegas, yang berani menghadapi cabaran, yang berani menghadapi, menyonsong angin selatan ataupun angin barat. Tidak peduli apa nak terjadi pun jadilah. Itu Datuk Arun dia begitu. Orang nak kata apa pun katalah. Sebab itu dia tidak langsung mohon pengampunan. Sampai sudah Datuk Arun tidak pernah menghantar surat memohon pengampunan daripada ke bawah Duliyah, Bahamula dan Tuan Agong. Kerana dia merasakan diri dia tak bersalah. Dia tidak akan buat. Sehinggalah beliau dinobatkan oleh UMNO sebagai naib presiden. Tapi saya tengok kayaknya bila saya membaca buku catatan diary Datuk Arun ni, ternyata orang yang paling banyak helah adalah Dr. Mahathir. Bila Datuk Arun dikeluarkan dari penjara, dia nampak baik. Ini orang kata ini di luarnya pepat, di dalamnya rencong, kata pepatah Melayu. Sekarang Osman, sekarang Melayu pecah, tubuh macam-macam parti. Yang latest sekali Dr. Mahathir, betul saudara, dia tak habis-habis, tak berhenti memecah belahkan bangsa kita. Dulu kita tak terasa, dah hari ni baru nampak belangnya, saudara. Jadi sebab itu macam Allahyarham Datuk Arun, konon-kononnya okeylah jadi pengarah pilihan raya negeri Selangor, menangkan Selangor. Berusahalah Datuk Arun memenangkan Selangor. Janjinya bagi jawatan penting, rupanya hanya sebagai pengerusi syarikat KUB milik UMNO. Itu saja. Dia tak akan mengizinkan. Begitu juga kalau saudara lihat, antara pemimpin yang berpotensi adalah anak Datuk Arun, iaitu Datuk Mazlan Harun, pun tidak diberi sebarang jawatan, juga tidak diberi kesempatan untuk menaiki hierarki tangga-tangga dalam UMNO. Waktu itu Datuk Arun sudah pun Datuk Mazlan sudah pun menjadi ketua bahagian UMNO Jalan Kelang Lama. Ada Taman Datuk Arun lindungan, saudara. Dia jadi ahli Dewan Undangan Negeri dan tidak diberi kesempatan lantik sebagai esko ke apa. Jadi berkelana lah anak Datuk Arun ni sendirian. Tapi waktu itu UMNO sudah dihinggapi oleh penyakit. Ini saya katakan politik wang. Apabila wallet semua terjun dalam politik, membeli undi dan sebagainya. Saudara Sulaiman Taib tengok perangai memang tu. Saya tak menggunakan bahasa-bahasa begitulah. Tapi Dr. Mahathir dia akan menggunakan mahkamah. Dia akan menggunakan mahkamah untuk menyingkirkan Tengku Razali. Dia akan menggunakan mahkamah juga. Konon-kononnya baiklah dengan Datuk Arun, tapi tak ada pun. Dia akan menggunakan mahkamah terhadap Anwar Ibrahim. Dia akan menggunakan mahkamah. Apa saja dia akan menggunakan mahkamah. Supaya rakyat kita percaya dan yakin dengan sistem kehakiman. Itulah perjalanan jadi bala pecahan Melayu lah Madi secara di back terror saudara. Dulu kita tak perasan. Memang saudara, dulu kita tak perasan sebab dia bijak. Dr. Mahathir mengamalkan politik Machiavelli, iaitu pecah dan perintah, divide and rule. Hari ini kita sewajarnya, anak-anak muda khususnya, sebab itu saya pesan pada anak muda, jangan kita terikut-ikut dengan apa yang dilakukan oleh pemimpin hari ini. Sebab hari ini pimpinan kebanyakannya mereka terdiri daripada wallet-wallet yang ada wang. Mereka membeli jawatan, menggunakan wang beli jawatan. Bila dah dapat jawatan, tentulah mereka tidak dapat lari daripada
membantu orang yang menjadi penajanya. Ini gambarannya, saudara. Bila dah tutang budi, maka tergadailah bodi, saudara. Okey, saudara Sofian Malan, saudara Zamzam Osman, asyik mengata Melayu pemalas, Melayu miskin, Melayu ketinggalan zaman, cakap tak belik. Ya, saudara Zamzam, itulah keadaannya. Zubair Syuami, jangan kita gunakan bahasa kasar. Saudara Amin Hussein, Dr. Mahathir mengamalkan politik Machiavelli. Betul. The end justified the mean. Maksudnya, matlamat menghalalkan cara. Ataupun dalam pecah dan perintah. Ya, saudara Amin Hussein, saya bersetuju dengan anda. Saudara Makno, buku sebut ada di kedai ke? Dulu ada, tapi kalau mau sila hubungi Al-Azhar. Setiap malam Al-Azhar, berapa nombor telefon dia? Saya nak tengok. Ada ke tak ada? Al-Azhar, nombor telefon dia sebab dia boleh hantar, boleh post pada anda. Dalam keadaan sekarang ni, harga masih agak lama lah. Saudara boleh telefon dia 011 330 41241. 011 330 41241. Ini buku diary dari penjara. Dia penuh dengan catatan, saudara. Lain dia tak ada gambar-gambar hiasan dan sebagainya, tak ada. Dia catatan hari demi hari daripada tahun 1977 sehingga 1981. Jadi artinya selama 4 tahun Allahyarham Datuk Arun berada di penjara Pudu. Dia mencatatkan diary ni satu persatu. Saya tengok seronok baca juga saya. Macam pada 1 Februari 77, dia kata hari ulang persekutuan. Ya, mungkin ramai tidak tahu. Di situ saya turut terlibat dalam penubuhan wilayah persekutuan tanpa mengetahui ia sebahagian daripada perancangan orang keliling Tun Razak yang nak menjahanamkan Datuk Arun. Ini dia catatan dia. Macam Februari tu dia kata terbang ke Kota Baru, Asal Haji Muda, Dr. Salam, Husin Ahmad turut sama dalam penerbangan. Jadi catatan dia tu. Ini seronok selalu baca sebenarnya. Macam 30 Ogos tahun 88. Dia kata bahawa 30 Ogos Raja Nasrun, Neng, Rashid dan Hasan Hitam datang melawat bersama Syuami dan Haji Mansur. Jadi dia kata Syuami tak berani bertentang mata dengan Datuk Mazlan Harun, anak dia. Sebab Datuk Mazlan marahlah sebab Datuk Syuami dianggap sebagai pengkhianat pada perjuangan Datuk Arun. Banyak saudara. Ini saudara boleh hubungi Al-Azhar di talian 011 330 41241. Bolehlah anda hubungi macam mana dapat buku ni, bolehlah dihantar pada anda. Saudara, tak ada masalah saudara. Saya saudara Makno 011 330 41241. 011 330 41241. Dia buku ni bukan catatan macam bercerita. Ini bukan satu macam novel. Tidak, saudara. Ini adalah catatan hari demi hari apa yang dialami oleh almarhum Datuk Arun sepanjang beliau berada dalam penjara. Daripada 8 Ogos, 29 Ogos, 30 Ogos, 31 Ogos, 29 Februari, 1 Mac. Catatannya, saya melihat bahawa Allahyarham Datuk Arun ni satu orang yang cukup berdisiplin. Sepanjang daripada 1977 sehingga 1981 itu, cuma ada 2-3 hari je yang dia tidak mencatatkan. Mungkin waktu itu dia demam ke dan sebagainya, saudara. Saudara Skyrock, selamat petang, selamat satu Malaysia. 011 330 41241. Benar. Saudara Zalina Lambak, Saudara Rosli. Kalau saudara nak tanya apa-apa berhubung dengan masa silam, Saudara Azmi Ahmad, saya kenal sangat dengan Datuk masa menjadi wartawan di Jessica. Ya, saudara Azmi Ahmad, Jessica itu adalah menerbit akhbar mingguan perdana di mana saya mendapatkan permit daripada Datuk Usaid dan Datuk Musa Hitam. Masa itu permit penerbitan kita bagi KDN lah tu. Permit itu kita dapat kelulusannya di Seri Bendahara waktu Musa Hitam dah melawat Melaka, jawatannya sebagai Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri. Itu yang dia kata tu. Dia kata kalau bagi permit kat you nanti, terbit surat khabar nanti, tangkap you katanya. Dia kata kenapa dia nak tangkap saya? Dia macam dia kata saya baru tangkap alim kata. Datuk Musa tidak pernah menafikan bahawa dia kata kadang-kadang dia rasa dia berdosa pada
Saudara Halim Mahmud Allahyarham, kerana dia menurut emosinya menggunakan kuasa sebagai Menteri Dalam Negeri. Waktu itu ada ISA, maka Saudara Halim Mahmud ditangkap di bawah ISA. Itu pengakuan Datuk Musa sendiri ya. Saudara ini Din Aziz, saya masa kecil saya dengar orang lama kata Datuk Arun pejuang bangsa, pembela bangsa. Benar. Sebab itu saya berusaha cerita sikit-sikit Datuk Arun, cerita apa yang berlaku hari ini, saudara. Saudara Nak Semantan, terima kasih. Saudara Zainal Lambak. Ya, saya menceritakan waktu silam. Bukan hari ini. Hari ini nak tahu cerita apa yang berlaku, pencerahan politik hari ini jam 9.30 malam. Jangan lupa saudara, kita jumpa lagi. Selamat minum teh. Saya makan wajik dari Melaka. Anak saya beli dari Melaka. Wajik asli Mama. Memang sedap saudara. Tak payah lagi goreng pisang, makanlah wajik. Jumpa lagi petang nanti, malam nanti saudara, jam 9.30 malam di halaman Amir Hijaz Fans. Sama ada saudara boleh gunakan Facebook ataupun Instagram maupun TikTok. Selamat menjamu selera waktu petang-petang begini. Moga anda sentiasa dalam pemeliharaan dan juga rahmat Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.